Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ramaini binti Wan Muhammad Idris. Hari ini akan membentangkan berkenaan sistem penjadualan polis bantuan UiTM. Kandungan pembentangan adalah pertama pengenalan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil, yang keempat adalah penutup. Saya perkenalkan barisan penulis untuk kertas kerja sistem penjadualan polis bantuan UiTM. Iaitu saya sendiri, Wan Ramaini binti Muhammad Idris, penolong pegawai teknologi maklumat kanan sebagai ketua projek, Encik Mustafa Saleh, penolong pegawai keselamatan selaku wakil pemilik sistem, Puan Sarah Syazwani Shah Kamaluddin, pegawai teknologi maklumat kanan selaku penasihat dan pengurus IT. Yang keempat adalah Encik Suhail Najmi Ayub, bekas pelajar UiTM Cawangan Terengganu yang merupakan pengaturcara bersama. Okey. Untuk pengenalan, saya mulakan dengan latar belakang polis PB, Polis Bantuan UiTM Cawangan Terengganu. Yang kedua, isu penyataan masalah. Yang ketiga, justifikasi. Yang keempat adalah objektif. Dan yang kelima adalah impak. Jom kita kenali PTJ. Di mana, untuk makluman, keselamatan kampus dan hotel di UiTM Cawangan Terengganu adalah di bawah tanggungjawab pejabat polis bantuan. Di mana polis bantuan melaksanakan rondaan dan anggota PB bertugas selama 24 jam di checkpoint utama pintu masuk keluar kampus. Tugasan dilakukan adalah secara giliran dengan 3 shift, iaitu shift pagi, shift petang dan shift malam serta waktu pejabat. Okey, dan yang poin keempat adalah penugasan penyediaan penempatan anggota PB ataupun polis bantuan bertugas adalah ditentukan mengikut jadual tugasan harian yang sebelum ini disediakan secara manual. Latar belakang ataupun isu. Permasalahan dengan jadual tugasan harian ataupun yang dikenali JTH secara manual, di mana seorang pegawai yang ditugaskan untuk membuat jadual tugas harian perlu merujuk rekod lampau bagi memastikan penempatan adil di kalangan anggota. Seterusnya, pernah terjadi berlaku pertindihan jadual dan kekerapan anggota bertugas di lokasi yang sama. Selain itu, wujud kurangnya suasana yang kurang harmoni di kalangan anggota disebabkan ketidakpuashatian disebabkan kerana berlaku kekerapan bertugas tempat yang sama ataupun jadual rehat yang tidak sistematik disebabkan kerana jadual tugasan harian itu ditentukan dibuat oleh seorang pegawai. Kemudian seperti saya nyatakan, perekod hanyalah seorang. Okey, justifikasi bagi projek ini adalah di mana cadangan projek ini perlu dilaksanakan adalah mengurangkan kebergantungan pada seorang staf sahaja, di mana penyediaan jadual tugasan anggota lebih sistematik bagi memudahkan penyediaan sistem penjadualan tugasan anggota serta dapat dicapai oleh mana-mana anggota pengganti ataupun mana-mana anggota yang boleh mengedit ataupun mengakses sistem inilah. Seterusnya, mencapai salah satu rancangan pendigitalan kampus dan memudahkan sistem PB Dutify dengan kampus lain. Okey, faedah bagi penggunaan sistem ini dijangka memudahkan pihak pengurusan dan juga para anggota untuk mencapai maklumat berkenaan penggiliran penugasan tahunan, bulanan dan harian bagi ketiga-tiga kampus, iaitu kampus Dungun, Bukit Besi dan juga Kuala Terengganu. Selain itu, dengan adanya sistem ini, pegawai berkenaan senang untuk membuat rujukan pada masa-masa yang akan datang sekiranya diperlukan tanpa perlu merujuk pada rekod fail. Seterusnya, selain itu, faedah bagi penggunaan sistem penjadualan polis bantuan ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan secara tidak langsung berlaku penjimatan. Impak positif
di mana kat situ saya highlightkan semua staf akan terlibat untuk penempatan penugasan secara adil dan seimbang. Yang kedua, mewujudkan suasana penggunaan pendigitalan, sistem pendigitalan di mana yang ketiga, rekod disimpan dengan samat dan memudahkan untuk rujukan pada bila-bila masa. Impak jika tidak ada penggunaan ataupun masa bergantung kepada sistem manual, mengambil masa yang lama untuk dirujuk di dalam penyediaan jadual tugasan harian di mana pegawai yang ditugaskan untuk menyediakan jadual tadi perlu buka fail lama. Okey. Yang kedua, secara manual lah, secara fizikal. Yang kedua, penambahan rekod dan fail maka ini yang menyebabkan peningkatan kos dari segi kertas dan fail. Yang ketiga, masih berlaku kebergantungan kepada seorang anggota ataupun disebabkan kerana kurangnya tenaga kerja mahir. Metodologi yang saya highlightkan di sini ada dua, iaitu pertama untuk pembangunan sistem, yang kedua adalah ciri dan fungsi sistem. Bagi pembangunan sistem dilakukan melalui pendekatan Rapid Application Development yang merangkumi 4 fasa utama, iaitu merancang keperluan, reka bentuk sistem pembangunan dan pelaksanaan. Di mana skop dan liputan keperluan bisnes perlu didokumentkan dan dimuktamadkan terlebih dahulu sebelum prototipe dibangunkan. Pelibatan dan kerjasama antara pasukan pembangun, maknanya infrastruktur, UiTM City dan subject matter expert SME Business, polis bantuan UiTM Cawangan Terengganu adalah diperlukan dalam tempoh pembangunan serta pasukan pembangunan yang mahir adalah faktor kejayaan projek. Sebenarnya, bagi merancang keperluan, di mana kami perlu pihak infrastruktur perlu mengenal pasti kehendak pengguna, iaitu polis bantuan lah ataupun pemilik sistem. Yang kedua, membuat perancangan dengan pasukan pembangunan. Yang ketiga, menentukan bahasa pengatur cara yang akan digunakan pakai dan juga database ataupun tempat penyimpanan storage lah data. Yang akhirnya merangka gerak kerja atas dan skop berdasarkan tenaga kerja dan masa. Bagi reka bentuk sistem, pertama apa yang diperlukan adalah lakaran sistem di mana papan cerita dibuat menggunakan Figma.com. Yang kedua, entity relation diagram di mana penyediaan untuk kesemua data yang terlibat seperti yang dah kita highlightkan dekat kertas kerja. Yang ketiga adalah struktur pengkalan data ataupun database di mana penyediaan pengkalan data dilakukan setelah papan cerita dimuktamadkan. Sebenarnya bagi pembangunan sistem, bahasa pengatur syaraan adalah yang perlu ditetapkan bagi memudahkan perkhidmatan selepas pembangunan. Yang itu antara bahasa pengatur syaraan yang digunakan pakai adalah Laravel 7.4, PHP, HTML, CSS, Bootstrap dan juga SQL. Manakala pelaksanaan sistem, kita buat pembentangan dan uji lari kepada melalui development dan juga seterusnya kepada secara live lah. Okay. Antara ciri dan fungsi, mana terdapat dua user, iaitu yang telah ditetapkan untuk dalam sistem pembangunan dalam sistem bagi sistem PP25 ini, di mana yang pertama adalah admin yang terdiri daripada anggota dari Polis Bantuan Dungun, Bukit Besi dan juga Kuala Terengganu. Yang kedua adalah user, iaitu semua staf UiTM Terengganu umum ataupun kita boleh tetapkan kepada semua anggota lah. Okay. Bagi login, kategori admin akan login menggunakan akses yang telah direka untuk ketiga kampus. Okey. Seterusnya, terdapat 5 modul yang telah ditetapkan yang dalam sistem penjadualan polis bantuan ni, iaitu modul senarai anggota. Yang kedua adalah modul jadual bulanan, modul mingguan, modul harian dan akhir sekali adalah modul untuk laporan. Di mana kelima modul ini semua pengguna boleh melihat data tapi tidak boleh mengedit data, update ataupun delete kecuali kepada admin. Data juga dipaparkan mengikut kampus.
Seterusnya adalah dapatan, di mana kewujudan PB Dutify, singkatan nama bagi sistem penjadualan polis bantuan UiTM Kampus Dungun, dapat meningkatkan taraf perkhidmatan UiTM, perkhidmatan Universiti Keselamatan Polis, khususnya di UiTM Cawangan Terengganu. PB Dutify diharapkan membawa sedikit impak kepada pegawai kanan dan anggota keseluruhan di bahagian keselamatan. Bahagian keselamatan terutamanya dalam pengurusan. Diharapkan pembahagian tugas lebih mudah, di mana pembahagian tugas lebih mudah dan lebih adil dan saksama. Dalam itu setoran data menjadi lebih sistematik dan lebih mudah untuk mendapatkan semula apabila diperlukan. Sebagai penutup, kesimpulannya keseluruhan sistem penjiditilan di kalangan UiTM, di kalangan staf UiTM bukanlah sesuatu yang baru, di mana maka dengan transformasi yang dilakukan oleh pejabat keselamatan polis UiTM Cawangan Terengganu ke arah pembangunan sistem di mana PB Dutify mempunyai matlamat untuk memastikan kualiti perkhidmatan dan pengurusan khususnya lebih cekap dan menepati masa. Walaupun skop kajian ini terhad dari segi tempoh penggunaan PB Dutify dan kepuasan pengguna sebagai tindak balas terhadap penggunaan sistem dan skop, untuk kajian yang akan datang, semoga sub-modul PB Dutify akan dipanjangkan bagi menggantikan tugasan manual yang lain untuk penggunaan keseluruhan dan juga boleh digunakan oleh cawangan UiTM lain. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.